Dan seterusnya di talian kita bersama dengan Dr. Mardiana Nordin, Pensyarah Kanan Jabatan Sejarah Universiti Melaya. Doktor? Hello, Doktor. Okey, Doktor. Negara dikejutkan dengan pemergian almarhum Tuanku Paduka Seri Sultan Azlan Shah. Dan seperti kita ketahui, beliau atau baginda almarhum Tuanku adalah dengan izinnya kehidupan beliau very illustrious. Mungkin doktor boleh kongsikan kehilangan almarhum Tuanku dari segi kepimpinan dan juga undang-undang dan juga sejarah negara sendiri. Sultan Azlan Shah yang kita ketahui merupakan Sultan Perak yang ke-34 ya. Dan ini merupakan satu legasi pemerintahan seorang Raja Melayu yang panjang, kerana Kesultanan Perak ini juga merupakan antara Kesultanan Melayu yang tertua di semenanjung Tanah Melayu inilah ya. Dan kita lihat juga Sultan Azlan Shah ini sebenarnya mewarisi kepimpinan Raja-Raja Melayu sejak daripada Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kita pun tahu sejak kejatuhan kota Melaka oleh Portugis, sebenarnya legasi Raja-Raja Melayu itu tidak putus kan. Jadi antara negeri yang terus memikul atau mewarisi darah Raja-Raja Melayu itu adalah negeri Perak sendiri. Dan peristiwa ini berlaku pada tahun 1528 apabila Sultan Muzaffar Shah mengasaskan Kesultanan Perak. Dan genealogi Raja-Raja Melayu Perak inilah yang kita lihat terus berkesinambungan hinggalah kepada era Sultan Azlan Shah sendiri. Dan almarhum Tuanku juga merupakan seorang jawatan tertinggi iaitu Ketua Hakim Negara sebelum almarhum Tuanku dilantik menjadi Sultan Perak pada 1984. Dan sumbangan kepada bidang undang-undang dalam negara ini, mungkin doktor boleh terangkan tentang penglibatan almarhum Tuanku sebagai seorang Ketua Hakim, sebagai seorang hakim sebelum almarhum Tuanku dilantik ataupun ditabarkan menjadi Sultan Perak. Kita tak nafikan ya, sebagai seorang Raja Melayu, Sultan Azlan Shah adalah contoh yang boleh dianggap sebagai satu contoh kepimpinan Melayu, kerana baginda bukan sahaja memikul tanggungjawab sebagai seorang raja, tapi sebelum itu baginda berkecimpung dalam bidang perundangan dan juga bidang kehakiman ya, dan menjadi Ketua Hakim Negara. Dan ini tidak menghairankan kerana kesedaran yang tinggi baginda terhadap sistem pendidikan dan selanjutnya terhadap sistem perundangan di Malaysia ini. Sebab negeri Perak sendiri antara negeri Melayu yang awal memiliki sistem perundangan. Misalnya negeri Perak terkenal dengan Undang-Undang 99 bagi negeri Perak kan. Jadi saya kira kesebatian raja-rajanya terhadap kesedaran perundangan ini turut diwarisi oleh Sultan Azlan, dan hingga akhirnya baginda ialah kita tengok dapat meneruskan keupayaan dalam bidang perundangan tersebut. Dan seterusnya melihat kepada generasi seterusnya di Perak dan kepimpinan seterusnya di Perak selepas almarhum Tuanku Paduka Seri Sultan Azlan Shah, apakah yang dapat dijangkakan bergerak ke hadapan untuk negeri Perak sendiri, dan bagaimanakah rakyat melihat kepimpinan baru yang akan hadir selepas almarhum Tuanku Paduka Seri Sultan Azlan Shah? Kita tiada sebarang kecurigaan, tiada sebarang keraguan tentang keupayaan kepimpinan Raja Nazrin yang bakal mewarisi tahta. Raja Nazrin sendiri, baginda sendiri memiliki PhD ya, dan keupayaan baginda dalam pendidikan, kesedaran baginda tentang pembangunan semuanya sudah terbukti sejak baginda memangku pemerintahan negeri Perak lagi. Jadi saya ingat negeri Perak sendiri bersyukur kerana memiliki pewaris ganti yang bukan calang-calang orang, yang penuh dengan kesedaran, penuh dengan kepimpinan dan juga berpendidikan tinggi. Dengan izinnya, almarhum Tuanku juga merupakan bapa kepada 5
ananda, iaitu 2 putera dan juga 3 puteri. Dan seperti Dr. katakan tadi, Raja Dr. Nazrin Shah sebagai Raja Muda, Raja Azurin, almarhum Raja Ashman, Raja Elina dan juga Raja Yong Sofia adalah antara contoh dengan izinnya anak yang boleh dikirakan baik dan cemerlang. Dan juga kepimpinan sebagai seorang bapa almarhum Tuanku Sultan Azlan Shah ni, kepimpinan sebagai seorang bapa ni mungkin dapat diteladani oleh generasi seterusnya untuk mendidik anak mereka jadi yang berjaya. Ya, kerana kalau kita lihat, nampaknya keluarga diraja ini tidak bersandarkan kepada gelaran mereka semata-mata lah. Kerana mereka sudah pun memiliki gelaran, sudah pun memiliki satu platform pemerintahan yang baik, tetapi kesedaran mereka untuk terus menyambung pengajian, kesungguhan anak-anak baginda, putera-puteri baginda dalam menyambung pengajian dan mengaplikasikan pengetahuan mereka kepada masyarakat awam, itu satu sifat yang sangat terpuji lah. Yang ini memang patut menjadi contoh kepada generasi muda maupun kepada golongan kerabat diraja yang lain. InsyaAllah mungkin akan tradisi ini boleh diteruskan. Okey, dan seterusnya Doktor, saya akan bacakan sedikit sumbangan dan juga anugerah almarhum Tuanku dengan izinnya. Saya akan bacakan sedikit dan mungkin kita boleh lihat dan sumbangan almarhum Tuanku ni bukan sahaja dari segi undang-undang, dari segi dengan izinnya keibubapaan, malahan pelbagai aspek termasuk sukan juga ya. Dan antaranya adalah almarhum Tuanku merupakan Presiden Persekutuan Hoki Malaysia, Presiden Hoki Asia, dan juga almarhum Tuanku merupakan Naib Presiden Persekutuan Hoki Antarabangsa. Dan almarhum Tuanku juga amat berminat dalam sukan golf. Dan ini melambangkan an all-rounder man. Dengan izinnya, an all-rounder man, an all-rounder gentleman yang mungkin kita tak dapat lihat lagi di Malaysia ini bergerak ke hadapan. Bagaimana pendapat Doktor? Memang kita tak nafikan kesedaran baginda Sultan Azlan dalam hoki terutamanya dan juga sukan-sukan yang lain itu. Dan ini merupakan satu, saya kira satu pencetuslah kepada kesedaran dan keterlibatan golongan diraja terhadap sukan di Malaysia. Saya percaya walaupun baginda ini menjadi satu contoh yang sukar untuk kita dapat pewarisnya, tapi saya percaya tindakan baginda ini nanti akan menjadi satu pemangkin lah kepada pihak-pihak lain dan juga golongan pemimpin yang lain untuk turut sama menyumbang sebagaimana baginda. Okey, terima kasih Dr. Mardiana Nordin, pensyarah kanan Jabatan Sejarah Universiti Melaya, mengulas tentang pemergian almarhum Tuanku Paduka Seri Sultan Azlan Muhyiddin Shah. Dan kemangkatan Paduka almarhum Tuanku diumumkan oleh Menteri Besar Perak Dr. Zamri Abdul Kadir. Dan dalam pengumuman tersebut, Dr. Zamri turut umumkan bahawa bendera Perak akan dikibarkan separuh tiang untuk 100 hari sebagai upacara berkabung negeri bermula pada 28 Mei, dan juga bendera Malaysia akan dikibarkan separuh tiang untuk 7 hari bermula 28 Mei sebagai tanda berkabung. Dan kami di Astro awal ini mengucapkan takziah dan juga kita akan saksikan belasungkawan telah disediakan.